5 orang kru mengerah tenaga mengemudi sebuah kapal. Angin menjadi penggerak, arus lautan sebagai cabaran. Bersaing antara dua kapal, yang lebih hebat adalah raja di lautan. Itulah match racing. Bermula tahun 2006 dan dikenali sebagai Sirkuit Match Racing Malaysia, 4 nama telah dipahat sebagai juara. Tiffany Koo sebagai juara pertama dan berikutnya. Nurul Ain merampas tahta pada 2008. Hazwan Hazim kemudian bergelar juara lelaki pertama pada 2009 dan bila 2010 menjelma, Jeremy Koo muncul untuk mengungguli kejuaraan selama 4 tahun. Tinggallah kejohanan sekarang yang diberi nama baru Liga Layar Malaysia sejak tahun lepas. Jeremy bersama pasukan Koo Racing Team mengecewakan 6 pasukan lain tahun lepas yang dijalankan secara satu sirkuit di Pulau Duyung, Terengganu. Namun ternyata tiket ke Piala Monsun yang diraihnya hanyalah sebagai pengalaman apabila masih gagal menyerlah di kalangan pelayar hebat dunia. Tahun ini, tiket Piala Monsun sekali lagi jadi rebutan. Mampukah Jeremy mencipta sejarah bergelar juara Liga Layar Malaysia buat kali kelima berturut-turut? Atau Malaysia bakal ada wakil baru ke Piala Monsun 2014? Dengarnya, ada format istimewa julung kali diperkenalkan tahun ini. Semuanya bakal terjawab di Langkawi. Pulau Langkawi sememangnya terkenal sebagai tarikan pelancong ke Malaysia. Terletak di utara semenanjung, Pulau Legenda ini adalah antara 99 pulau di Laut Andaman. Sesuai dengan gelarannya sebagai Permata Negeri Kedah, Langkawi kaya dengan keindahan alam semula jadi. Pantai-pantai peranginan menarik, pusat beli belah bebas cukai dan pastinya tak ketinggalan tempat-tempat penuh sejarah yang menjadikan Langkawi sebagai Pulau Legenda. Jadi, tak hairanlah bila sudah banyak acara-acara tempatan mahupun antarabangsa menjadikan Langkawi sebagai arena pilihan. Liga Layar Malaysia 2014 tidak mahu ketinggalan apabila memilih Langkawi sebagai sirkuit pertama untuk kejohanan tahun ini. Harapan MOA adalah untuk membina pasukan perahu layar dalam acara match racing ke tahap yang lebih baik sehingga boleh menandingi pasukan-pasukan terbaik di dunia. Dengan adanya Liga Layar Malaysia ni, mungkin kita akan membuat program latihan lebih kerap dan ini boleh beri kesan positif kepada mereka. Saya lihat 2 tahun kita boleh capai satu sasaran yang memuaskan. Masih dengan objektif yang sama, iaitu mencari wakil Malaysia ke Piala Monsun 2014. Format berbeza diwujudkan buat kali pertama tahun ini bagi membuka lebih peluang kepada semua pelayar. Pasukan yang konsisten di kedudukan terbaik dan meraih mata tertinggi keseluruhan selepas berakhir semua sirkuit kejohanan ini bakal membawa pulang gelaran juara Liga Layar Malaysia 2014 beserta hadiah lumayan yang menanti. Namun, kru yang bakal membarisi pasukan Malaysia ke Piala Monsun tahun ini bakal ditentukan oleh Jawatankuasa Technical Monsoon Cup. Tidak seperti tahun-tahun yang lepas apabila pasukan juara secara automatik sebagai wakil Malaysia. Kali ini, nama negara akan dibawa oleh kru-kru terpilih yang mungkin terdiri daripada 5 pasukan berlainan. Mungkin Masyuri Rahmat bakal menerajui sebagai skipper dan jeep trimmer dari pasukan Koo Racing Team. Pitman terbaik mungkin dari pasukan Royal Malaysian Navy. Bowman terbaik mungkin dari pasukan Permai Hotel Match Racing Team. Manakala main trimmer terbaik mungkin dari pasukan MYA. Jadi, semua kru mempunyai peluang membuktikan kebolehan masing-masing untuk menjadi yang terbaik untuk dipilih mewakili Malaysia Match Racing Team. 6 pasukan hadir bersaing di Langkawi sebagai sirkuit pertama. Juara bertahan Jeremy Koo menerajui pasukannya Sime Darby Foundation KRT bakal dicabar musuh ketat dari Royal Malaysian Navy Match Racing Team Masyuri Rahmat yang dikecewakan tahun lepas. Saingan Permai Hotel Match Racing Team juga tidak boleh dipandang ringan walaupun tanpa skippernya Hazwan Hazim. Manakala kehadiran pemenang emas negara di Sukan SEA Myanmar 2013, Khairul Nizam Effendi mungkin boleh melakar kejutan. 2 lagi pasukan mungkin masih baru dalam match racing, namun Saiful Bakhtiar dan Royal Langkawi sebagai tuan rumah tentu mahu buktikan sesuatu. Langkawi is a very beautiful island. This year the Liga Layar Malaysia hosts in Langkawi, very challenging place to sail. Langkawi ni memang orang cakap tempat yang paling susah
Langkawi ni dia special sikit sebab kita sailing dekat-dekat kawasan memang surrounding dengan bukit. Jadi dia punya geografi dia agak tricky sikit. Angin akan datang dari pelbagai arah. Bila angin datang pun ada angin yang akan turun lah, ada angin yang shadow lah apa semua. The wind condition it can be very strong and can be very light as well. Kita nak expect dia punya angin tu agak payah sebab kita tak boleh nak bajet dia punya bayu darat dan bayu laut tu. Kadang-kadang satu tempat tu ada angin, satu tempat tak ada angin. Tu bahaya lah. Orang negara datang sini pun, diorang lawan pun memang pening kepala. Perlumbaan yang dilangsungkan di perairan Pusat Latihan Pelayaran Kebangsaan ini tentu ada cabaran tersendiri untuk setiap pasukan. Di Langkawi ni setiap masa ni pagi memang tak ada angin tapi dia akan pick up time petang. Bagi sailor tu salah satu faktor lah. Kita orang kena kaji lah benda tu. Kita kena tahu keadaan angin datang daripada mana. Sebab tu kadang-kadang kalau setiap kali training kita akan datang awal untuk kaji kawasan-kawasan ni lah. Berlatar belakang Tasik Dayang Bunting, 4 kapal layar F-36 dibawa khas dari Terengganu untuk perlumbaan. 2 akan berlumba sesama sendiri dalam satu masa, mencari posisi terbaik masa pre-start dan cuba memasang perangkap penalti terhadap satu sama lain. Kemudian bersaing melawan arah angin daripada garis mula ke penanda atas lalu berpatah balik ke penanda bawah mengikut tiupan angin. Yang pertama sampai ke garis penamat setelah cukup pusingan yang ditetapkan adalah pemenang. Hari pertama bermula dengan diiringi tiupan angin sekitar 3 hingga 5 knot yang mana dianggap agak perlahan untuk perlumbaan match racing. Namun, ia tidak sedikit pun menggugat semangat para peserta yang bersaing di sirkuit pertama 2014 ini. Perlumbaan pertama yang menjadi tumpuan adalah antara juara 4 tahun berturut-turut, Jeremy Khoo menentang Nick Ashraf Kedi sebagai skipper Permai Hotel Match Racing Team. Pasukan Permai Hotel sebelum ini sudah sinonim diterajui skipper Hazwan Hazim yang sering menjadi pesaing rapat Jeremy Khoo. Namun ketiadaan Hazwan di Langkawi memberi peluang kepada Kedi untuk membuktikan sesuatu. Jeremy seperti biasa menguasai saingan sejak dari pre-start lagi. Kedi cuba mencabar Jeremy, namun dia dikenakan penalti kerana membuat halangan yang tidak dibenarkan terhadap kapal Jeremy. Menuju ke penanda atas, Kedi mendahului beberapa saat di hadapan. Bagaimanapun, Jeremy berjaya memintas dan terus berada di hadapan selepas itu. Beberapa kesilapan taktikal yang dibuat Kedi terus memberi ruang untuk Jeremy menjarakkan kedudukan seterusnya menang dengan jarak masa 1 minit 8 saat. Memasuki perlumbaan ketiga, kelajuan angin meningkat kepada 9.4 knot. Ini menjanjikan saingan yang lebih menarik. Khairul Nizam dan Masyuri Rahmat bertemu yang mana kedua-duanya mencari kemenangan yang kedua. Di peringkat pre-start, Nizam dan Masyuri agak berhati-hati. Mereka mengemudi kapal mereka bergerak sebelah menyebelah dan hanya menunggu pihak lawan membuat kesilapan. Selepas tamat pre-start dan perlumbaan bermula, Masyuri terlebih dahulu di depan. Walaupun Nizam mungkin lebih biasa dengan keadaan angin di Langkawi, namun ternyata Masyuri lebih berpengalaman mengendalikan kapal besar seperti F-36, manakala Nizam dan kru UITM MYA-nya masih cuba menyesuaikan diri. Kedua kapal bergerak ke penanda atas dengan melawan angin dan ketika ke garisan penamat, kapal Masyuri mendapat momentum angin yang baik dan terus menjarakkan kedudukan untuk menang dengan jarak masa 1 minit 23 saat. Perlumbaan peringkat round robin dihentikan pada perlumbaan ke-7 dan meninggalkan hanya satu saja lagi perlumbaan untuk disambung pada hari kedua bagi melengkapkan round robin. Seakan dirancang, perlumbaan terakhir round robin adalah perlumbaan yang ditunggu. Masyuri menentang Jeremy. Kedua-dua pasukan berbekalkan 4 kemenangan dan perlumbaan ini menentukan pendahulu round robin yang bakal mendapat kelebihan untuk memilih lawan di suku akhir. Semasa di pre-start, kedua-dua pasukan seperti hanya bermain-main hinggalah Jeremy dikenakan penalti untuk kesilapan yang dilakukan. Masyuri mula meninggalkan Jeremy menuju ke penanda atas. Masing-masing cuba memaksa lawan membuat kesilapan untuk dikenakan penalti. Dengan kelajuan angin 6.7 knot, kedua pasukan cuba membuat halangan angin. Bagaimanapun, Masyuri lebih pantas untuk menamatkan perlumbaan dengan jarak masa yang sengit iaitu dibezakan 13 saat sahaja. Pusingan round robin berakhir dengan Masyuri di atas dengan mencapai semua kemenangan ke atas lawannya. Jeremy kedua dengan 1 kekalahan kepada Masyuri dan juga separuh matanya yang ditolak akibat kerosakan kapal mereka ketika perlumbaan pertama. Kedi di tangga ketiga dengan 3 kemenangan, diikuti Nizam yang hanya 2 menang ke atas Faizal dan Syaiful. 1 kemenangan untuk Syaiful ke atas Faizal yang menghuni tangga tercorot
tanpa sebarang kemenangan. Juara Monsoon Cup 2005. Champion 2005. Aduh, nak kena ingat balik lah. Lama orang putih start sebut Menang Monsoon Cup 2005, saya rasa I think Peter Gilmore. Datuk Peter Gilmore. Peter Homburg. Datuk Peter Gilmore. Peter Gilmore. Datuk Peter Gilmore. Peter Gilmore. Liga Layar Malaysia kembali. Lepas berakhir pusingan round robin, ternyata permusuhan tahun lepas masih membara. Jeremy dan Mashuri berada di kelas tersendiri. Masing-masing masih terlalu sukar untuk dicabar. Banyak yang perlu dilakukan oleh KD dan Nizam jika mahu buktikan bahawa kehadiran mereka bukanlah sekadar makan angin. Amaran jelas diberikan oleh Mashuri kepada Jeremy bahawa Royal Malaysian Navy sangat serius untuk merampas kejuaraan tahun ini. Adakah kekalahan Sime Darby Foundation Crew Racing Team di peringkat round robin hanya sekadar percaturan taktikal ataupun sememangnya Mashuri dan rakan-rakan sudah cukup bersedia kali ini? Sudahkah player emas negara Khairul Nizam mendapat rentak match racing? Mungkin cerita baru bakal muncul di peringkat kalah mati, tapi pastinya semua menyimpan harapan dan strategi masing-masing. Kalau strategi kita orang ni, kita orang first kali kita orang nak teamwork lah. Teamwork ni kalau macam match racing ni paling penting teamwork. Strategi kalau boleh untuk dapatkan top 3 lah kita orang nak kan. Sebab nak naikkan nama RLYC. Kalau boleh dapat nombor 3 setiap game, alhamdulillah. Kita orang punya target kalahkan Jeremy Koo. Saya pun ada main trimmer baru iaitu Riza Mahdi. Dia tahu taktikal Jeremy Koo, dia nak buat macam mana semua. So kat situ saya akan combine dengan dia taktik dan apa yang aku perlu buat untuk lawan Jeremy Koo nanti. Pressure tetap ada lah. I think this is it's my fourth defense. Sebagai tim memang kami tak ada set yang dia dah juara, tak ada. Tapi kami still lagi nak fight. Selagi belum habis tu, selagi belum masuk ke semi, belum kalah lagi dengan dia, selagi tu kita orang akan fight lah selagi sampai boleh. Dengan hanya 6 pasukan bersaing di sirkuit pertama ini, format khas kalah mati diwujudkan bagi memberi peluang sama rata untuk semua pasukan. Di peringkat suku akhir kalah mati, Mashuri sebagai kedudukan teratas round robin menggunakan kelebihan untuk menentukan lawan dengan memilih pasukan tercorot iaitu Royal Langkawi Yacht Club MYA. Jeremy pula memilih SPA Sailing Team sebagai lawan dan secara automatik KD akan bertemu Nizam bagi menentukan 3 slot terus ke separuh akhir. Satu lagi slot akan direbut oleh 3 pasukan yang tewas dalam peringkat klasifikasi. Pemenang peringkat kalah mati ditentukan secara pasukan yang terlebih dahulu menang 2 perlumbaan. Suku akhir pertama antara Mashuri dan Faizal nampak mudah apabila seawal pre-start lagi Faizal dikenakan penalti lalu membuka ruang buat Mashuri memacu kapalnya sebaik bermula. Walaupun kelajuan angin 7.8 knot dianggap baik untuk perlumbaan, namun terdapat beberapa kawasan yang tiada angin. Ini memaksa kedua-dua pasukan mengambil laluan jauh untuk penanda atas. Dengan pengalaman yang ada dalam pasukan Royal Malaysian Navy, mereka menang perlumbaan pertama dengan meninggalkan Faizal 49 saat di belakang. Di perlumbaan kedua, Mashuri sekali lagi tiada masalah memenangi perlumbaan seterusnya layak ke separuh akhir. Selepas menang perlumbaan pertama suku akhir, Jeremy tiada belas ehsan untuk Syaiful. Di perlumbaan kedua mereka, dari pre-start lagi Jeremy telah menyerang Syaiful dengan memaksa mereka bermain di tepi garisan sempadan. Kapal Syaiful telah dihalang hinggalah horn dibunyikan sebagai tanda perlumbaan bermula. Taktikal Jeremy jelas berjaya apabila memusingkan kapal dengan pantas melepasi garisan mula. Lantas Syaiful yang terhalang agak lambat bermula. Ditambah dengan beberapa kesilapan, memaksa Syaiful ditinggalkan jauh di belakang. Kelajuan angin yang meningkat ke sekitar 8 atau 9 knot memudahkan pasukan Jeremy meluncur laju menamatkan perlumbaan dengan jarak masa 1 minit 6 saat. Jika Mashuri dan Jeremy mudah melayakkan diri ke separuh akhir, persaingan sengit berlangsung antara KD dan Nizam. Di perlumbaan pertama, kedua-dua pasukan agak teragak-agak di pre-start. Tiada yang menyerang, baliknya hanya menunggu lawan lakukan kesilapan. Selepas horn mula dibunyikan, KD mengemudi laju kapalnya ke penanda atas. Nizam rapat di belakang dan cuba mengejar dengan bantuan angin bila menuju ke penanda bawah. Nizam berjaya memintas di lap yang kedua
Namun, kelewatan melakukan tag memberi laluan untuk KD di hadapan semula, lalu memenangi perlumbaan pertama dengan jarak masa hanya 5 saat. Kelajuan angin bertambah menjadi 10 knot di perlumbaan kedua. Nizam menggunakan situasi ini untuk bangkit. Taktikal Nizam untuk bermain di tepi garis sempadan semasa pre-start membuahkan hasil apabila memaksa KD melakukan kesilapan mudah dan dikenakan 2 kali penalti. Sebaik bermula, Nizam selesa mendahului sepanjang perlumbaan. Walaupun KD cuba merapatkan kedudukan, Nizam masih muncul pemenang perlumbaan kedua lalu mengikat kedudukan 1-1. Ini memaksa untuk perlumbaan ketiga. Nizam tanpa menunggu lama mengajak KD bermain di sekeliling bot mula. Beberapa percubaan protes untuk mendapatkan penalti, namun tidak dipersetujui umpire. KD terlebih dahulu di depan sebaik horn mula dibunyikan. Nizam tidak berputus asa dan memperkemas gerakan. Hasilnya, mereka berjaya memintas KD yang tersalah pusing di penanda atas. KD mengejar dan cuba memintas semula di penanda bawah, namun dinafikan Nizam dan krunya yang semakin yakin. Kemenangan tipis yang dicapai Nizam dengan jarak masa 10 saat melayakkan UiTM MYA secara automatik ke separuh akhir. Permain hotel match racing team yang terlepas tiket automatik ke separuh akhir mendapat peluang kedua di peringkat klasifikasi. Menentang Syaiful yang terlebih dahulu menewaskan Faizal, KD memastikan slot terakhir di separuh akhir milik mereka setelah mengenepikan Syaiful. Terus, KD menjadi pilihan masyuri di separuh akhir, manakala Jeremy ditentang Nizam yang dilihat semakin bangkit. Pastinya, kesemua pasukan sedar apa saja boleh berlaku di peringkat ini. Round Robin is a little bit disappointed lah on the race against Maisuri. Tak puas lah. Saya sangat berpuas hati dapat menewaskan dia untuk round robin tadi dengan Jeremy. I might give him another flag because of using a leg to push my boat. But then the decision already made on the water when I'm higher. So there's nothing much to argue about it. Saya rasa puas hati untuk round robin ni sebab layak ke separuh akhir. Sebenarnya memang saya puas hati sebab walaupun banyak juga kami kalah, tapi apa yang kami kalah tu kami dapat satu benda yang baru supaya kami boleh belajar untuk next lah. Setiap race kau ada improvement. Teamwork, crew, calling weight semua. Kru semua memang ready sebab teruja sebab dapat masuk semifinal dan akan fight antara yang terbaik dekat Malaysia ni match racing. I'm looking forward to the semi-final. Kita akan tengoklah Masyuri akan pilih siapa, sama ada dia akan pick saya atau pick Nizam. Saya lebih suka untuk memilih Nick Ashraf kali ini. Saya tak kisah siapa-siapa pun saya akan lawan. Kami akan cuba buat sebaik mungkin lah untuk kami cuba nak pergi ke final. Orang akan buat yang terbaik untuk kekal menang atau bagi cabaran kepada diorang ni lah. All out lah. To try. Itu buat itu untuk rumah. Sebarang separuh akhir, kami tak kata bimbang lah jumpa mana-mana tim pun. The whole team is ready to face anyone that is whoever pick me. I will take it as a challenge. Pertemuan Jeremy dan Nizam amat dinantikan. Dengan kelajuan angin sekitar 7 knot, kedua-dua pasukan bermula agresif, terutama Nizam yang cuba mencari penalti untuk Jeremy semasa pre-start. Namun sebaliknya apabila Nizam sendiri dikenakan penalti. Namun, tak lama selepas itu, Jeremy juga dikenakan penalti beberapa saat sebelum horn mula dibunyikan. Nizam dikenakan satu lagi penalti dan ini memberi kelebihan kepada Jeremy. Nizam cuba mengejar menuju penanda atas dan cuba memintas di penanda bawah. Di penanda bawah, Jeremy pula dikenakan penalti sekaligus membatalkan penalti Nizam di pre-start tadi. Pengalaman Jeremy menjadi pemisah apabila Ku Racing Team masih mampu menang dengan jarak masa 24 saat di perlumbaan pertama. So tak apa, kita orang try untuk kejar balik untuk bagi dia penalti, so dia dapat penalti kat bottom up. So selepas tu try untuk kejar tapi tak dapat. The team was really good. They put a lot of effort on it and the wind is slightly windy and we managed to hold him. Di perlumbaan kedua, Jeremy tidak lagi memandang mudah saingan Nizam lalu mengerah segala pengalaman beliau untuk mencapai kemenangan kedua lalu melayakkan Jeremy ke akhir untuk kali ke-5 berturut-turut.
Masyuri juga tidak mahu terlepas peluang ke akhir walaupun ditentang sengit KD di perlumbaan pertama dan hanya mampu menang dengan jarak masa 9 saat. Royal Malaysian Navy Match Racing Team lebih tenang di perlumbaan kedua seiring dengan kelajuan angin yang turun sekitar 5 hingga 6 knot. Kesilapan mudah KD tidak membantu mereka dan peluang ini diambil Masyuri untuk memenangi perlumbaan kedua. Terusnya layak ke akhir untuk penentuan juara bertemu seterunya Jeremy. Diorang dapat cover dekat starting line. Lepas tu tadi kita orang cuba catch up juga, cuba dapatkan angle yang terbaik. So kita orang lawan tag, dapat juga kita orang dapat kat depan tu. So kita orang control dia sampai habis lah. So macam tadi kalah sebab mungkin salah satu tag patut ke arah sana sebab angin pun daripada sana. So kami stay maintain sebelah sini and then tu punca kita orang pada satu tag tu. Crew work semua okey, cuma itulah kesilapan kecil yang buat kami kalah. Dalam match racing, Kita ada skipper, man trimmer, jeep trimmer, pitman and bowman. Saya rasa tugas paling susah adalah skipper lah. Skipper rasanya budak bowman. position bowman lah sebab dia paling banyak buat kerja kan. Kena angkat ni. I think would be the main trimmer. Main trimmer yang paling susah because di dalam pre-start dia banyak kerja, banyak pulling of the mainsail and letting go. Skipper yang menentukan apa boleh buat. Dia kena banyak fikir lah. Dia susah nak mikir, kerja memang kami yang buat. Teamwork kita kena kuat lah untuk nak bantu skipper untuk nak jadi juara tu. Kedua-dua separuh akhir berakhir dengan kemenangan mudah 2-0 berpihak kepada pasukan pilihan Jeremy Khoo dan Masyuri Rahmat. Apakah kemenangan Masyuri ke atas Jeremy di peringkat round robin bakal memberi kelebihan psikologi? Atau Jeremy hanya menunggu saat yang sesuai untuk mengeluarkan segala pengalaman taktikal yang dimilikinya? Langkawi bakal menjadi saksi juara sirkit pertama Liga Layar Malaysia 2014. Perlumbaan akhir di Langkawi ini membawa dua misi berbeza untuk setiap pasukan. Bagi Jeremy dan pasukannya, mereka mengejar kejuaraan kelima berturut-turut dan ini adalah permulaannya. Bagi pasukan Masyuri pula, ada misi membalas dendam yang ingin diselesaikan. Lantas, mahu memecah monopoli Jeremy Khoo dalam Liga Layar Malaysia. Strategi kami adalah untuk mengurangkan kesilapan, buat yang terbaik, cuba sedaya upaya untuk menewaskan Jeremy Khoo. Try to still the best our performance and try to win the finals to defend our titles. And still a long race to go and anything can be happen. So we take each race at a time. Di perlumbaan pertama, kedua-dua pasukan saling memberi tekanan di pre-start dan berusaha mencari penalti untuk lawan. Masyuri cuba mengajak Jeremy bergerak jauh dari garis mula. Tetapi Jeremy tidak termakan umpan. Sebaliknya, Jeremy begitu bersedia untuk keluar dari garis mula apabila horn dibunyikan. Masyuri pula sedikit lambat untuk tag mengakibatkan kapalnya agak terlewat untuk mendapat tujahan angin. Dengan angin bertiup sekitar 6 hingga 7 knot, Jeremy menggunakan kelebihan momentum untuk mendahului saingan lalu memenangi perlumbaan akhir yang pertama dengan jarak masa 29 saat. Masyuri tidak punya pilihan selain bangkit di perlumbaan kedua. Kedua-dua pasukan beraksi tangkas di pre-start. Kali ini tanpa melakukan sebarang kesilapan. Sebaik horn mula dibunyikan, mereka bergerak ke arah berlainan. Kesilapan strategi Masyuri mengakibatkan mereka mengambil laluan lebih jauh ke penanda atas, manakala Jeremy selesa di depan sebagai pendahulu. Kesilapan-kesilapan kecil Royal Malaysian Navy semakin menjarakkan kedudukan mereka. Bagaikan sudah menyerah kalah dan akur dengan kehebatan Jeremy, kapal Masyuri semakin perlahan di belakang. Jeremy menang mudah dengan jarak masa yang agak jauh 1 minit 24 saat. Jelas, Jeremy dan Sime Darby Foundation Khoo Racing Team layak bergelar juara. Semua nak menang, siapa nak kalah? Aduh, itu ayat orang. Okey, masih. Masyuri is quite self-defense and he's really good and then he put us a little bit of more, put us a lot of pressure on the pre-start and we managed to hold him at the pre-start and give him a flag.
Then after we give him a penalty, then it's time to defend ourselves, just to stay back a bit, not to push too hard. And throughout the course, that he been pushing us very hard. So I mean, he's already improving big time, and our whole team is still really well on this race. Sepatutnya ianya menjadi laluan yang agak mudah. Tapi nampaknya kami telah melakukan beberapa kesilapan. Terutama pada diri saya lah, semasa di starting mungkin agak nervous agaknya di final kan. Dan semasa fighting tadi pun berlaku juga satu lagi kesilapan, membuatkan kami tewas terus lah. Kami akan cuba buat lebih baik di Lumut. Berakhir siri pertama Liga Layar Malaysia 2014 dengan Jeremy Koo masih unggul dan sukar dicabar. Namun, untuk Masyuri dan Nizam yang menamatkan kejohanan di tempat ketiga, masih ada sekurang-kurangnya 5 lagi sirkit untuk mereka bangkit merebut gelaran juara keseluruhan Liga Layar Malaysia. Beginilah kedudukan untuk setiap pasukan dengan mata yang diperolehi daripada sirkit pertama ini. Walaupun Sime Darby Foundation Koo Racing Team nampak utuh di atas, masih awal untuk menidakkan peluang pasukan lain. Tahniah untuk Jeremy Koo, Ahmad Hakimi, Sean Ong, Fauzi Mustafa dan Louis Sing Yu dengan hasil usaha keras anda di atas kapal. Syabas juga kepada pasukan lain, terutama yang masih baru dalam match racing. Usaha anda pasti akan berhasil jika diteruskan tanpa putus asa. Kita mengharapkan sirkit-sirkit seterusnya bakal lebih sengit dan melahirkan pelayar-pelayar ulung untuk negara. Untuk semua peminat sukan kapal layar khasnya match racing dan juga pencinta sukan di Malaysia umumnya, anda pasti tak mahu terlepas menyaksikan sendiri aksi hebat siri kedua Liga Layar Malaysia 2014 di Lumut Perak bermula 25 hingga 28 April nanti. Jumpa anda di sana.